kita nak buat pembaharuan. Janganlah penjatuh kerajaan ini sehingga pilihan raya akan Lepas tu jatuh pula. Tak seri. Jadi kita dah siap buat kajian semua. Nak laksana, jatuh pula. Hormat. Tak penjelasan sikit lah. Sebab Hormat sudah pergi ke depan. Yang Muhammad telah pergi ke hadapan. Saya nak ambil ke belakang sikit. Cadangan 5 kali setahun. 5 kali 2 tahun. 5 kali 2 tahun. 5 kali setahun dah telajak, minta maaf. Sebab Yang Muhammad pun dulu sepatutnya jadi Menteri Dalam Negeri. Ini pertanyaan, saya susah tanya soalan sikit ya. Okey, Yang Muhammad, apakah Yang Muhammad sedar bahawa tanah di Mada ni dia telah tua? Dan tua mungkin dah 70 tahun lebih. Mungkin 80 tahun, 80 tahun. Dia sebelum merdeka telah digunakan. Sampai sekarang tak pernah berehat. Jadi Yang Muhammad cadang lebih lagi tu, saya sokong. Tapi setelah tanah ni diberi kerehatan. Macam kalau tanah tebu, selepas 10 tahun dia tukar. Tapi kita dah 80 tahun tidak pernah direhatkan, dan tanah ni makin teruk kerana digunakan racun, digunakan sebagainya. Itu sebab kalau kita masuk kawasan Mada, kaki kita akan masuk atas lutut, kaki tenggelam. Jadi kita hanya bertahan. Sekarang ni semua peringkat hanya mampu untuk dapat 1.5 tan serlung. Jadi Ahmad sebut yang tinggi itu setengah tempat yang senang dapat air, okey. Tapi pada keseluruhannya itulah yang kita dapat, 1.5 tan ke 2 tan. Jadi apakah yang Muhammad bercadang untuk merehatkan tanah Mada selama 2 tahun? Dan kerajaan bayar semualah, tapi kerajaan tak payah bayar pun. Subsidi yang ada tu bagi kepada petani, dan petani rehatkan tanah 2 tahun untuk tanam yang lain selain pada padi, supaya tanah itu kuat balik. Jadi orang pun kalau dah umur 70 tahun dia tak boleh melahirkan anak lagi lah, lebih kurang macam tu. Jadi kalau padi kita paksa, kita gunakan baja dan racun, tapi masih dia tak boleh bertahan sebab tanah terlampau lama. Terima kasih. Ya, saya sokong hasrat kementerian untuk meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Lately ini pengeluaran kita menurun, walaupun dulu dikatakan 60%, sekarang is less than 60% daripada SSL. Itu merupakan hakikat. Dan kementerian perlu sokongan daripada semua pihak swasta, kerajaan. Kalau nak buat 5 kali 2 ni, 5-2, pendekatan 5-2 ni, sebagian besar daripada ampangan saliran yang ada di jelapang padi sekarang ini perlu ditabaik pulih. Dan peruntukan yang dibuat secara piecemeal sekarang ini, datang 1 juta, 1 bilion, 500 juta, tak mencukupi untuk membaik pulih keseluruhan sistem pengairan yang diperlukan untuk membaik pulih sistem saliran dan pengairan yang ada sekarang. Itu satu yang perlu dibuat. Satu perkara untuk yang menteri, pihak kementerian ada kapasiti untuk menambah baik benih padi. Mardi perlu diberi peruntukan untuk membuat penyelidikan menyeluruh secara terperinci untuk mengeluarkan benih padi yang lebih berkualiti. Di Sekincan satu ketika dulu yang Muhammad Menteri ringkaskan, jangan ambil masa Sekincan menteri. sebelum ni pengeluaran yang tertinggi, tapi lately mereka juga kurang daripada 10 tan kerana adanya digunakan padi hybrid, benih padi hybrid yang adulterated over time. Jadi itu merupakan perkara yang perlu diambil. Pengumuman KPLB nak develop Sarawak tanah Sarawak ni untuk padi, dah berapa kali dibuatlah sebelum ni. Pengumuman KPLB juga mengumumkan akan di-develop jelapang padi baru di Sabah, tetapi kita tak nampak hasrat ini disusuli dengan tindakan dari segi peruntukan dan dana yang diperlukan. Terima kasih. Sikit yang Pak Menteri, boleh? Sekincan. Ya. Sabah Bernam. Sabah Bernam. Kawasan Bernam. Ini disebut Sekincan banyak kali, Tuan Yang Pertua. Bila bercakap berkaitan dengan 5 musim 2 tahun, satu pertanyaan saya lah dari segi varieti padi. Dari segi persiapan kita, infra, okey, mungkin dalam perancangan. Tapi dari segi varieti padi kita, kalau ikut di Thailand antara 80 hingga 85 hari. Vietnam 75 hingga 80 hari. Tetapi kita 110 hari ke 120 hari. Jadi kalau kita nak mencapai tahap 5 kali 2 tahun, varieti padi kita mesti menyamai bagaimana tempoh matang padi di Vietnam, Thailand ataupun di Indonesia. Terima kasih, Yang Menteri. Terima kasih. Terima kasih.
Oh, nampaknya pakai tak jawab lah. Abang tak jawab, tak jawab. Silakan. Okey, jawab Ini kami. Bagan Terima Serai, kasih kawasan kepada padi juga, ya. Apa Timbalan Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Ringkaskan ya. Bukan Soalan berbahas. berkenaan dengan kita memang nak menggalakkan petani ini untuk tanam padi. Tapi realiti yang di bawah sana kita tengok petani hari ini sebenarnya berada di paras kemiskinan dah. Kalau cara mereka dah give up, nanti mereka tinggalkan. Di tempat saya dah banyak tanah-tanah sawah yang ditukar kepada tanam sawit. Cuba kita tengok contoh dia. Bagus berkenaan dengan harga kawalan benih. Tahun 2023 RM2.25 untuk 1 kilo. Kemudian dalam masa yang sama kita dapat lihat skim subsidi harga padi 36 sen. Datang tahun 2024 kawalan runcit benih pula naik lagi RM2.80 sekilo. Sedangkan skim subsidi harga padi hanya naik 26 sen, iaitu 50 sen 1 kilo. Harga kawalan benih ni pula dulu RM2.25, naik RM2.80, naik 55 sen. Sedangkan subsidi hanya naik 26 sen. Jadi macam manakah kita dapat tengok, ni tak masuk lagi dengan input-input baja, racun dan sebagainya. Satu. Yang keduanya berkenaan dengan untuk penyediaan benih subsidi. Kerajaan berikan RM20.60 per beg untuk 20 kilo benih untuk kepada penyedia benih ni tadi. Yang kita tahu yang penyedia-penyedia benih ni mereka dah dapat pun RM20.60 per beg, walaupun sepatutnya jual dengan harga RM32 harga ditetapkan, tapi berlaku di pasaran sana RM58 hingga RM60 kepada petani. Persoalan saya ialah ada dari kalangan petani-petani yang ada inovasi sendiri, yang mereka buat benih sendiri walaupun cara haram sebenarnya, tak dibenarkan, kita tahu, tapi mereka paksa buat kerana benih yang mereka dapat tu tidak ada kualiti. Sedangkan hak penyedia benih itu pula dapat subsidi sebanyak RM20.60. Petani hak yang buat benih sendiri tak dapat apa-apa. Jadi ini satu perkara yang perlu dipikirkan untuk kita nak cakap tentang reformasi. Wahai Puan Presiden. Satu hari kita ceramah di satu pentas. Arau nak merehatkan tanah, kita kena lihat perkembangan-perkembangan teknologi baru yang kita cuba cari jalan. Pandangan universiti, pandangan Mardi, pandangan Universiti Putra terhadap tanah dan sebagainya, kita kena ambil perhatian. Begitu juga kita lihat di antara negara di dunia yang paling maju dalam pertanian, iaitu Taiwan dan Holland. Mereka tak ada pun rehatkan tanah itu. Cuma teknologi-teknologi baru diperkenalkan. Dan sekarang kita akan bergerak ke arah itu. Memang Sikit Ahmad, negeri yang Ahmad sebut tu, dia tak dia rehat tanah dengan ganti crop yang lain. Saya duduk di Holland 2 tahun belajar master di sana. Saya tahu dia rehatkan tanah, dia tukar kepada tanaman lain. Dia tak pakai tanaman yang sama sebab dia nak bagi rasa lah, tanah merasai benda baru lah. Dia pembajaan teknologi, misalnya di Bumbung 5, di antara kawasan yang lama, tanah situ tidak direhatkan, tetapi Bumbung 5 di antara kawasan yang penghasilan padinya tinggi, seperti di Sabak Bernam. Dan saya sebut tadi di Pasir Putih, di Kemasik ini, sampai pergi kepada 10 tan. Begitu juga di sempadan Kedah Arau yang dapat 10 tan juga. Karena cara pembuatan, cara menguruskan Jegeluh ini banyak sebab. Di antaranya kita menggunakan mesin untuk menuai padi, itu mesin yang terlalu berat. Sekarang dalam proses untuk menukarkan mesin menuai padi yang lebih ringan, dan perkara-perkara yang lain yang pihak universiti sedang memberi pandangan-pandangan mereka untuk supaya tanah ini tidak direhat. Kalau nak direhatkan di seluruh mada itu 2 tahun, saya rasa nak bagi belanjawan
subsidi kepada petani itu tentulah berbilion ringgit. Kita kena lihat di sudut kemampuan kerajaan secara menyeluruh. Buluran memberi pandangan yang bekas menteri, memang memberi pandangan yang betul, iaitu soal infrastruktur. Infrastruktur ini satu perkara yang perlu kita berbelanja besar. Nampaknya rugi tapi ianya jangka panjang. Kita pergi ke Kota Belud misalnya, kita minta mereka usahakan 2 kali setahun. Mereka kata berapa kali pun boleh, asalkan ada air, ada sumber air dan sebagainya. Oleh itu, Buluran menyokong saya supaya kita menuntut dalam RMK yang akan datang, peruntukan untuk pengairan ini, irrigation ini dipertingkatkan. Terutama sekali di kawasan yang baru kita nak teroka seperti di Sabah dan juga di Sarawak. Saya menyokong pandangan Buluran itu. Pada Buntam celah. Ni Pada tak jawab Buntam lagi. pun kawasan padi juga. Tak jawab lagi sahabat Tak yang apa, lepas ni berhormat jawab sekali. daripada Bagan Serai. Tak apa, sekali sikit je sikit. Nanti Bagan Serai malah kat saya, dia kata kenapa layan adik. Tak apa, dia sikit-sikit je. Dulu waktu sidang yang lepas, Kota Raja ada jawab berkaitan dengan isu tanah yang akan direhatkan kerana masalah jerlus. Jadi Kota Raja jawab boleh direhatkan semusim ataupun 2 musim dan akan dibayar pampasan. Hari ini jawab lain pula. Mengapa? Hari ini rujuk pula negara-negara yang lain yang tidak direhatkan. Dulu boleh, ngapa sekarang tak boleh? Tanah jerlus di kawasan Krian itu ada peruntukan. Saya jawab secara bertulis. Ada tahun ini untuk pampasan tanah jerlus di Krian itu. Okey, terima kasih. Saya tunggu. Tanya bagilah orang jawab habis dulu ini. Ada bahagian Ucap jerlus. terima kasih tadi. Jadi yang bahagian benih padi dan sebagainya itu adalah perkara berterusan dan kita ambil perhatian secara serius hal seperti itu. Tentang kekurangan kawasan sawah, kita hilang 20,000 hektar Bagan Serai, di antaranya tukar tanaman, perumahan dan terbiar kerana generasi muda tidak mau meneruskan kerja-kerja sawah itu. Oleh itu kita buat tumpuan sekarang untuk memulihkan keadaan itu. Di antaranya seperti di Melaka, di Negeri Sembilan, di Johor. Dan pemulihan itu kita nak bersama dengan kerajaan negeri. Baru ini saya ke Melaka termasuk menteri besar, ketua menterinya dan juga exco-nya berjanji dan bersama untuk memulihkan sawah-sawah terbiar itu yang jumlahnya agak luas dapat menampung penanaman padi pada masa yang akan datang. Tentang penurunan 56% padi beras sekarang ini kerana DOSEM minta supaya perkiraan dibuat cara baru, iaitu benih tidak dimasukkan dalam kategori beras, maka ditolak hal-hal itu, maka kita tinggal 56%. Sebab itu usaha secara intensif sekarang ini dibuka kawasan baru. Khasnya sebut di 3 negeri tadi, di Sabah dan di Sarawak. Sarawak saya sebut di sini kerana premiernya sendiri mengumumkan peruntukan 500 juta pada tahun depan khas untuk padi, dan PKPM akan terus bekerjasama apa saja bentuk untuk merealisasikan, iaitu Sarawak akan membuka 5,000 hektar sawah, 5,000 hektar sawah dalam masa yang terdekat ini, dan Sarawak berazam sampai mereka boleh mengekspor beras pada 2030 nanti. Itu azam, berjaya atau tidak bergantung kepada usaha-usaha kita bersama. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Beloran, Rompin, Jerai, Arau, Julau berhubung harga belian padi dan perbezaan harga tersebut antara negeri. Harga minimum belian padi kini ditetapkan pada kadar RM1,300 per tan metrik, dan pelaksanaan ini juga merangkumi negeri Sabah dan Sarawak mulai 15 Februari 2024.
Saya ingin menegaskan bahawa penetapan harga ini adalah langkah strategik bagi melindungi kepentingan pesawah. Walaupun begitu, perbezaan harga antara negeri adalah keputusan perniagaan berdasarkan dinamik pasaran setempat. Bagi menjawab kebimbangan sama ada kerajaan bercadang menyelaras harga jualan padi di seluruh negara, kerajaan sedang mempertimbangkan cadangan tersebut setelah kajian terperinci mengenai penyelarasan harga baru dimuktamadkan dalam masa terdekat. Kajian ini bertujuan memastikan kestabilan harga padi di semua kawasan dan membantu meningkatkan pendapatan pesawah secara adil. Laluan, Jerai. Apa hal pun perubahan, kita kena utamakan pesawah. Itu arau tu saya jamin. Kalau apa perubahan pun, pesawah yang akan menanggung beban ruginya, maka kita akan melihat secara serius hal itu supaya Jerai. Ya, terima kasih Menteri. Berkaitan dengan harga padi, ada pengailan swasta menaikkan sampai RM1,800. Dan bila saya tanya pada KSU, dia sebut kami yang kawal. Tapi pengailan swasta dia menaikkan sampai RM1,800 dan sampai satu tahap dia turun balik ke RM1,300. Apakah langkah-langkah pihak kementerian untuk menangani isu kenaikan harga yang sementara ni? Satu reform yang besar adalah hal padi ini. Sedang kita buat sekarang ini bersama dengan agensi yang lain seperti MYCC yang juga buat kajian lebih daripada 7 bulan dan akan mereka keluarkan hasil kajian mereka. Pandangan-pandangan itu kita ambil kira untuk membuat satu reform yang besar. Kita harap semua wakil rakyat kena sokong. Ini untuk kepentingan industri padi dan beras di Malaysia ini. Yang Menteri, harga lantai padi, berat padi pada kadar 1,300 tan. Itu merupakan yang ditentukan oleh kementerian sejak sebelum saya dan semasa sekarang ni. Tetapi penghilang beli 1,800 dia tak logik. Tetapi dari segi biasanya tak logik, tetapi dari segi bisnesnya logik. Kerana beras padi yang dibeli, padi tempatan yang dibeli itu di-convert kepada beras import. Yang itu kementerian kena cek tu. Dia very simple. Kenapa beli 1,800? Kerana padi beras itu, padi tempatan itu bukan dijual sebagai beras putih tempatan, tetapi dijual sebagai beras putih import. Yang ini kementerian kena cek. Penguatkuasaan di bawah bahagian padi beras 160 orang itu tak mencukupi Yang Menteri. Ia kena mendalam, kena buat siasatan secara mendalam. Very simple. Business argument boleh. Tetapi dari segi logiknya tak mungkin. Kerana RM1,300 itu beras akan dijual pada kadar RM2.60 1 kilo. So sebab tu tak ada beras RM2.60. Mereka beli 1,800, 1,400 dan akan dijual sebagai beras putih import pada kadar RM30-40 1 kilogram. Ya. Yang itu kementerian tahu tak Yang Mat? Ya. Nampaknya yang bertanya itu tahu bagaimana saya nak jawab. Ya. Yang Mat, terima kasih. Sebab ini adalah Ya. ya. Terima kasih. Kita akan menyokong apa? Reformasi, revolusi. Reformasi. Sebab reformasi hari ini gagal. Sebab apa? Pas pergi berlawan di hadapan orang lain dapat jadi Perdana Menteri. Itu reformasi baru pula ya, Mat. Reformasi padi. Okey, Yang Hormat, sebelum kajian dibuat, saya bimbang kajian ini saya tak tahu bila, tapi saya minta sebab 1,800 tu saya di hadapan mata. Saya juga pesawah tapi saya tak ambil duit lah, saya bagi ke orang itu ya. Saya juga pesawah Yang Hormat, 1,800 dia beli. Tetapi lepas 3 minggu 1,400 RM400. Orang yang bernasib baik orang Perlis, sebab masa 1,800 di Perlis. Orang Kedah paling nasib tidak baik, mereka bila mula harvest 1,400. Jadi kesian kepada orang Kedah ya. Ada kiri kanan dia kena. Jadi Yang Hormat, saya nak cadangkan supaya reformasi ini sebelum dimulakan buat terus 1,500 dia orang terima. Gaji minimum 1,700. Jadi kami duduk tengah-tengah lah, no problem. Sebab gaji minimum naik, sama gaji minimum naikkan harga lantai 1,500. No problem. Ini cadangan daripada banyak pihak. Terima kasih. Terima kasih Arau. Sebenarnya harga padi turun mengejut itu selepas saya mengumum pada bulan Oktober yang lalu, iaitu kita akan buat satu reform besar-besaran. Maka harga padi
pembelian padi daripada 1,008 dia turun ke 1,400. Ya Muhammad, Ini bermakna Ya Pak Menteri. ini bermakna mereka sedikit gerun kepada menteri ini. Ya Pak Menteri, kenaikan yang oleh kilang swasta ni 2 kali, 2 musim. Dia naik 1,800, dia turun. Kemudian musim yang kedua, dia naik juga. 1,800 dia turun balik. Saya ingat dia tak ikut pengumuman menteri ni sebab ikut suka dia. Ya, sebab Ya, itu Muhammad. kita akan buat satu reform Kota yang Raja. besar, gabungan daripada KPDN dengan KPKM, kita akan buat pembaharuan ini. Orang kata pembaharuan ini boleh selesai atau tidak, kita cuba. Sebab hal padi ini daripada LPN dulu ke Bernas, sekarang pula ada berbagai masalah, dia sentiasa bergolak hal padi ini. Hal lain-lain tu boleh kata nampak ada penghujung penyelesaian. Padi ini tidak. Karena ada pihak yang berkuasa ke kerajaan, ada pihak yang berkuasa dalam bidang menentukan harga, ada pihak pengedar, ada pihak penanam. Semuanya itu kita kena gabungkan, membuat satu perkara yang walaupun lambat tapi kita kena usaha supaya akhirnya semua mendapat faedah. Nampaknya ahli parlimen bersetuju. Harga beras perlu dilihat semula. RM2.60 tahun 2008. Sekarang adakah nak kekal dengan harga itu? Kita akan juga pandangan daripada MYCC yang membuat kajian, temu bual, libat urus dengan banyak pihak, dan dah siap laporan mereka itu akan dibentangkan dalam mesyuarat yang terdekat ini, dan daripada situ kita akan bergerak dan bertindak untuk reform hal padi dan beras ini secara menyeluruh, secara besar-besaran. Bagan serah ya. Ketua dan Menteri, persoalan saya berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan hari ini. Tempat saya ini 60% pengeluaran padi, tiba-tiba beras tempatan tak ada. Okey. Apabila orang takut hari ini menyebabkan naik harga padi pun turun 1,400. Persoalan saya, payah sangat ke nak atasi benda ni? Saya ingat benda paling mudah, kita tahu pergi di kilang mudah kerana setiap penjual padi itu, pesawah tadi, dia mesti ada nota dia kepada pengilang, invoice dia, pasal dia nak dapat claim subsidi. Boleh tanya tokek kilang, beras ni, padi ni kau letak mana? Di situ kita boleh rak pegang dah. Jadi memang nanti akan dijawab oleh menteri, kita tak cukup penguatkuasa. Betul, kita pergi sekali-sekala. Kalau agak-agak tak ada kemampuan, kami wakil rakyat, kami daripada PN bersedia untuk pergi ke kilang-kilang sana. Tahniah Bagan Serai. Nanti saya pergi rush mana-mana kilang, saya panggil Bagan Serai, tak datang jaga. Dan kita tahu di sudut kuasa ini kementerian akui. Sebab itu dalam reform ini kita nak gabungkan semua penguatkuasa di bawah kementerian ini, digabungkan kepada satu. Sama ada daripada Makis, daripada padi dan beras, daripada LKM, daripada semua, kita gabung itu, kita akan ramai penguatkuasa yang akan bertindak, dan saya yakin Beluran boleh faham hal ini, hal penguatkuasa ini. Tapi hal penguatkuasa ini kita nak buat pun mesti ada penyeimbangan. Dalam hal laporan kita mau petani untung, pengilang pun kita nak dia untung, pengedar kita nak dia untung, pengguna pun tidak dibebankan. Sebab itu kita kena lihat di semua segi supaya semuanya win-win. Kita tak boleh ambil satu tindakan satu pihak yang untung, biar semua pihak mendapat keuntungan. Saya ubah tajuk lain sikit ya. Alah, ni pendang banjir temenung. Boleh, Yang Hormat Menteri. Tinggal 12 minit Terima lagi. kasih, Yang Hormat Tak masuk Menteri. apa dah yang Saya lain ni. rasa Menteri yang paling terbuka dan sangat bertimbang rasa adalah Menteri ringkaskan. Pertanian dan Ha, Keterjaminan terus kepada Makanan. penceramah. Ucap terima kasih sebab saya tengok menteri lain tak beri kebenaran untuk kami bertanya. Tapi menteri daripada Kota Raja ni sangat bagus, sangat baik. Saya ingat kekalkan yang itu, nanti naik lagi insya-Allah. Tak ada Soalan saya sekarang ini, saya nak menyentuh berkenaan dengan bisnes strategi model yang ada dalam bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini. Saya tengok bila harga beras mahal, gaji pun naik, tapi harga padi yang dibeli kepada pesawah turun. Jadi maknanya di sini yang menanggung segala yang menyebabkan inflasi ini, petani menanggung bebanan kepada apa yang berlaku sini. Dia mesti dalam teori ekonomi, bila naik harga gaji sama ada
pejabat awam dan sebagainya, dia tentulah barang akan naik. Tetapi petani yang mengeluarkan padi tidak naik. Saya nampak puncanya di mana? Mungkin puncanya di Pengelang. Di situ untuk kita membuat bagaimana untuk nak menyelaraskan dalam peimbangan harga padi, beras dan juga kenaikan gaji yang menyebabkan inflasi dalam negara, untuk kita nak kawal inflasi yang berlaku. Salah satu pada segmen ini adalah daripada pertanian, pada padi beras. Saya setuju. Nampaknya Penang menyokong saya ke arah nak menyelaraskan harga beras ini, supaya bila kita buat satu perubahan nanti, tidaklah datang bising di sini semua kata inilah pandangan kami, walaupun daripada pembangkang Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan mendengar pandangan kami, iaitu berlaku sedikit perubahan pada masa itu. Inilah kita nak yang berlaku dalam parlimen ini. Sebab saya pun biasa jadi pembangkang lama dulu. Ringkas saja. Persoalan saya ringkas ya, Speaker. Kenapakah beras putih tempatan ni ada ketika pilihan raya kecil dan juga ketika jualan madani? Masa lain tidak ada. Kenapa masa itu saja ada? Terima kasih. Betul. Ini soal penguatkuasaan. Bila kerajaan minta, dia mesti layan. Bila kerajaan tak minta, akta campuran beras dan sebagainya. Hebat Menteri, jawab ikhlas. Ikhlas. Jadi saya kata soal beras padi ini rumit, tapi dia boleh selesai, bukan tak boleh. Saya kata tadi macam nak keluarkan di Pasir Putih kita boleh dapat 10 tan. Kalau buat cara begitu di seluruh Malaysia 7 tan per hektar, kita dah beras cukup di Malaysia ini. Tapi kita tahulah banyakkannya ada, bukan semua lah sawah penjawah rajin, tapi ada yang pakti, tanam, tinggal, toy, telefon untuk tanya subsidi. Jadi kalau buat benda cara pakti, tak boleh capai hasil yang baik. Tapi bila kita tumpu, walaupun dulu bukan kawasan pengeluaran yang tinggi, misalnya di Pasir Putih, daripada 3 tan naik ke 10 tan, artinya boleh per hektar. Artinya Bumi Putra boleh, tapi tumpuan mesti diberi. Kalau tanam, kemudian kita cakap buat bendang rugi, Bangla ambil untung. Bagaimana kalau Bangla ni dah dia kuasai sayur, tak lama lagi dia kuasai bendang pula. Sebab Cameron Helen kita tahu, penanam mereka, pengedar mereka, penjual di Selayang pun mereka kuasai sudah rantaian bekalan mereka dah kuasai kerana kerajinan mereka. Jadi kita kena lihat secara kritik ke dalam. Kenapa kita gagal? Bila kita turun, kita usah, kita nampak ianya meningkat. Sebab itulah hal padi ini saya melihat secara serius, sebab kita membesar dalam bendang. Saya dulu naik kebau, faham, lembu pun saya naik yang menjadi heboh dalam parlimen itu. Seterusnya YB Bagan Serai, YB Rasah, YB Pendang dan YB Jeli membangkitkan persoalan berhubung kekurangan bekalan beras putih tempatan yang saya sebut tadi. Penguatkuasaan mesti dipertingkatkan dari masa ke semasa. Kali ini bila ada tindakan-tindakan yang lebih keras, sebab saya dulu bila jadi Menteri Pertahanan, yang pertama saya panggil Tan Sri Amrin Buang buat jawatankuasa siasatan. Dah siap, dah semua siasatan 1 tahun, kerajaan kami jatuh. Yang depan ni lah penjatuh ni. Kemudian sekarang kita nak tubuh jawatankuasa ni, kita nak buat pembaharuan. Janganlah penjatuh kerajaan ini sehingga pilihan raya akan datang. Lepas tu jatuh pula. Tak seri. Jadi kita dah siap buat kajian semua, nak laksana, jatuh pula. Kali ini tidak, insya-Allah. Tuan-tuan akan lihat, ahli parlimen akan lihat kejayaan kita selepas ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, berdasarkan pandangan pemain industri, cabaran utama yang menyebabkan kekurangan bekalan beras putih tempatan di pasaran adalah harga kawalan beras putih tempatan yang tidak kompetitif. Sejak tahun 2008, harga siling beras putih tempatan telah ditetapkan RM2.60 sekilogram bagi memastikan rakyat mendapat beras pada harga yang berpatutan. Pada waktu itu, harga 1 tan lebih kurang RM900. Sekarang yang ditetapkan RM1,300. Apakah nak kekal RM2.60 untuk sekilo itu?
Saya tak boleh kata hari ini kajian sedang dibuat dengan berbagai pihak dan libat urus sedang dibuat, dan pandangan MYCC yang telah lengkap buat kajian itu akan dipersembahkan kepada kita. Sebagai langkah penyelesaian jangka panjang, KPKM berpandang bahawa semakan semula harga shilling beras putih tempatan adalah wajar dilaksanakan. Yang Amat. Ini pandangan pendam. Walaupun cadangan ini masih dalam proses kajian terperinci, pihak Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC telah melengkapkan laporan kajian dan mengenai industri padi dan beras, dan dimaklumkan laporan ini akan dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kabinet mengenai dasar keterjaminan makanan negara akan datang, iaitu FSCC. KPKM komited untuk meneliti hasil kajian ini serta syur yang dikemukakan dengan harapan reformasi industri padi dan beras dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Yang Amat. Bekas Menteri Pertanian. Baik, Ya, betul. baik. Sebelum tu, sila duduk sekejap. Sila duduk semua. Beluran tahu kan, dan semua juga tahu, semasa Menteri menggulung, tidak boleh dibawa perkara-perkara baru. Kan, ya? Tidak adil untuk Menteri respon kepada benda-benda baru. Maknanya Menteri datang untuk menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan dalam perbahasan dahulu. Jadi kalau nak bangun, tanya setakat penjelasan, tetapi jangan bawa perkara baru. Saya mohon maaf. Ya. Baik, Penjelasan daripada penerangan Menteri, ya. Arau dulu, selepas itu beluran. Yang Amat. Arau, perkara lama ke? Perkara lama Perkara ini pula. saya tanya Yang Amat, saya bercakap, saya di antara yang 7 minit pasal beras saya. Yang Amat akan jadi yang menteri yang terbaik selepas Menteri Luar Bandar untuk menjawab. Yang lain jawab betulih lah. Kami datang ramai-ramai ni untuk berinteraksi dengan Yang Berhormat. Yang Berhormat telah memberi ruang yang bagus. Alhamdulillah Yang Berhormat. Majukan Kalau soalan. kerajaan jatuh, Yang Berhormat akan diambil balik. Jangan bimbang. Okey, baik. Yang Berhormat, soalannya mudah. Punca beras naik harga kerana kita apungkan beras import. Saya dah ulang berkali-kali. Kalau beras import tak diapung, harga tak naik. Nombor satu. Yang Berhormat telah sebut bahawa harga jatuh daripada 1,008 ke 1,004 kerana Yang Berhormat telah mengeluarkan kenyataan. Maka takut pada Yang Berhormat. Yang Berhormat jawapan tadi bahaya sebab petani akan minta Yang Berhormat buat ganti rugi RM400. Jadi betul kalau kerana sekarang ni orang takut pada Yang Berhormat. Kami nak Yang Berhormat tetapkan sebelum apa-apa ni nak masuk padi yang kedua ni 1,500 dulu harga lantai, dan jangan apungkan beras import. Beras tempatan akan ikut harga import. Harga import tak diapungkan, katakan RM30, harga tempatan akan ikut. Sebab memang perangai makanan ni dia ikut beras. Kalau beras naik, dia naik. Tapi kalau beras tak naik, semua makanan akan turun. Terima kasih Yang Berhormat. Boleh jawab sekali yang beluran? Ya, ini soal dasar Yang Berhormat Menteri. Bila kementerian luluskan permohonan nafas untuk naikkan harga beras putih import, tetapi tidak mengkaji harga beras tempatan, itu yang menyebabkan dasar yang tidak seimbang. So itu yang menyebabkan beras putih tempatan dimanipulasi menjadi beras putih import. Dia basic. So bila kementerian mengolah dasar, dia tidak boleh dasar secara piecemeal. Import naik, beras putih tempatan tak naik. Di situlah berlakunya manipulasi. So ini soal olahan dasar. Tak boleh dibuat secara piecemeal Yang Berhormat Speaker. Saya kalau duduk sana tu, pegawai-pegawai itu saya akan tanya, why piecemeal? Kenapa import? Ya. Menteri. Kenapa beras putih tempatan? Dia mesti seimbangkan. Dulu kita tidak ada masalah beras putih import, beras putih tempatan kerana harganya lebih kurang sama. Okey. Bila beras putih import naik, beras putih tempatan tak naik. Where the problem? Tak jawab ni dulu, kemudian kita Tangan Batu. Baik, Tangan Batu tak sikit saja. Banyak Saya sangat rasa ni. kita banyak cerita tentang beras. Tangan Saya Batu baru 10% daripada Ketan. Tangan Batu soal nelayan. Saya pernah hantar. Selesaikan masalah beras itu kita masuk nelayan. Beras Ya, dulu. nelayan. Baik, terima kasih. Silakan Menteri. Apa persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat tadi akan terjawab bila saya bentangkan reform yang akan dibuat ini. Semua kena sokong. Kecuali, dan nak tetapkan 1,500 itu, saya bukan diktator. Saya kena bincang dengan semua pihak. Terutama dengan nakol dan sebagainya. Sebab kita kerajaan ini kita ada sistem. Semua bekas menteri depan ini, dulu pun masa jadi menteri wilayah kita minta korek parit di sini. Kita balik, menteri jawab, kita balik bincang dulu dengan engineer. Jadi begitu.
Jadi kita ada bantuan. Saya nak ubah kepada padi kepada yang lain-lain.